per 4. 3 adalah pengangka, 4 merupakan penyebut. Okey? Lihat pada nombor 2. Okey? Dia kata 4 pensel bukan berwarna hijau daripada 5. Okey? Jadi, kita nak menuliskan pecahan pensel yang bukan berwarna hijau. Maksudnya pensel kuning lah. Okey? Okay. Jadi, akan ditulis 4 per 5. Okey? Kebiasaannya kita akan menulis dalam bentuk pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey? Tengok 3 per 4 ni. Okey? 3 ni lebih kecil daripada 4. Okey? 4 per 5 pun sama. 4 lebih kecil daripada 5. Okey? Dia mesti dalam keadaan pengangka lebih kecil. Pengangka dekat atas. Okey? Dekat atas. Penyebut dekat bawah. Okey? Angka atas, sebut di bawah. Okey? Baik. Dan pecahan ini kita kenali sebagai pecahan wajar. Okey? Pecahan wajar. Okey? Maksudnya kalau pecahan tak wajar tu, yang atas lebih besar daripada yang bawah. Contoh macam ini. Ini pecahan tak wajar lah. Okey? Pecahan tidak wajar. Okey? Dia sama ada pecahan wajar atau pecahan tidak wajar. Kita ingat kalau wajar, pengangka mesti lebih kecil daripada penyebut. Okey? Baik, cuba lihat yang berwarna merah ni. Sebelah kanan awak. Dia kata cabar minda. Adakah pecahan bahagian merah ini sama? Dua bentuk yang berbeza. Bulat-bulat dengan 4 segi. Awak rasa sama ke berbeza? Sama maksudnya daripada segi pecahannya. Okey, kita lihat yang petak ni. Berapa nilai pecahan yang berwarna merah? Seorang, tolong sebutkan. 3. 3 apa? 3 pengangka. Sebutkan penuh-penuh pecahan ni. 3 per apa? 3 per 1. 3 per 1. Kita bilang penyebut. 4. Ya, kita kena sebut semua bahagian ya. Yang pengangka kita sebut yang color merah je. Tapi yang penyebut ni kita kena sebut semua bahagian dia termasuk yang warna merah. Kita kena kira semua. Okey? Baik. Yang bulat-bulat ni berapa nilainya? 3 per 4. 3 per 4. Allah, terhilanglah pula. Okey. Sekejap. Ando. Okey, tak apalah. Terhilang tadi. Okey, yang ini adalah 3 per 4. Sekejap. Okey. Jadi yang bulat-bulat ini pun 3 per ada 4 bahagian. Okey, lihat saya tuliskan. Cikgu ni tulis sekejap macam ni kan. Sekejap jadi macam ni. Sebenarnya dua-dua bentuk ni sama. Okey, boleh diterima. Okey. Baik. Cuba lihat yang di bawah. Pecahan bagi belon merah. Okey, merah. Seorang bacakan saya. Berapa pecahan belon merah? 1 per 10. Okey, mari kita lihat. Betul ke tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tepat. Bagus. Okey, kita lihat pula. Pecahan belon biru. 2 per 10. Okey, bagus. Kuning. 4 per 10. 4 per 10. Okey, tepat sekali. Dan ungu. Cikgu, kuning kan 3.
Kuning 3. Cikgu kuning silap, 3. sorry. Okey. Warna ungu, saya tertukar dengan ungu tadi, okey. Okey, kuning 3/10. 3/10. Okey, bagus. Dan ungu berapa? 4/10. Ya, okey. Ungu adalah 4/10. Okey? Lihat kamu dah mengenali cara untuk mengeluarkan nilai pecahan berdasarkan gambar. Okey? Baik. Kamu buka pada halaman yang seterusnya. Okey? Apabila kita sudah tahu mengeluarkan pecahan wajar. Okey, kali ini kita akan jumpa pecahan setara. Apa yang dimaksudkan dengan setara? Maksudnya pecahan yang sama. Okey? Contohnya. Okey? Ini yang paling mudah kita nak lihat contoh dia. Okey? 1/3 sama dengan 2/6. Okey? Kenapa pula sama kan? Berbeza. Penyebut dan pengangkanya berbeza. Pengangkanya 1. Yang sebelah sini pengangkanya 2. Penyebutnya 3, di sebelah kanan penyebutnya 6. Okey? Bagaimana kita nak tahu benda ni sama? Okey? Lihat di sini. Nampak? Dalam pecahan pun masih lagi menggunakan darab. Okey? Okey. Kenapa dikatakan sama? Okey? Apabila kita darab dengan satu nombor, contohnya 2. Okey? 1 darab 2, kita akan dapat 2. Dan penyebut di bawahnya mesti darab nombor yang sama juga. Angka yang sama. Okey? 3 darab 2 akan kita dapat 6. Okey? Bermakna 1/3 sama dengan 2/6. Yang ini jika yang samanya? Tak semestinya. Kalau kita gunakan nombor yang lain, contohnya 3. 1 darab 3. 3 darab 3. 1 darab 3 berapa kelas? 3. 3 darab 3 berapa? 9. 9. Okey, jangan keliru. Okey, jadi 1/3 turut setara dengan 3/9. Okey, ini adalah setara. Ini maksudnya pecahan setara. Okey, mana pensel ni? Okey. Baik. Sekarang kamu nampak kan? Okey. Ini adalah setara. Okey. Baik. Setara masih lagi pecahan wajar. Okey, kalau lihat yang di atas lebih kecil daripada yang bawah. Okey, nampak? 2/6. 2 lebih kecil daripada yang bawah. Okey. Contoh. 2/10. Dia tanya, setara tak dengan 1/5? Bagaimana kita nak tahu setara atau tidak? Okey, 2 cara. Okey. Yang diberi adalah menggunakan rajah. Okey. Menggunakan rajah. Lambatlah sikit kan? Okey, di mana dia bahagikan. Kita jangan tengok yang 10 bahagian ni. Besar sangat. Tengok yang 5 bahagian. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan dia bina satu lagi petak di atas yang sama saiz. Tetapi dia bahagi kepada 10. Okey. Baik. 1/5. Dan dia tanya 2/10. Nampak dia warnakan. Okey. Masih lagi sama. Dari segi rajah, nilai 2/10 adalah setara dengan 1/5. Okey. Bagaimana pula cara yang kedua? Dia gunakan bahagi. Okey. Tetapi bagi cikgu, untuk lebih mudah, kamu gunakan darab juga. Okey. Kamu boleh ambil 1/5. Kamu nak tahu adakah setara dengan 2/10. Jadi kita kena guna kaedah cuba jaya. Okey. Guna cara cuba jaya. Saya panggil ni cara cuba jaya sebab memang daripada dulu kalau kita cuba-cuba macam ni, namanya memang cuba jaya lah. Okey.
Baik, bagaimana kita nak teka? Okey, kita lihat kalau di atas tadi kita darab dengan 2. Okey, paling mudah untuk kita teka adalah mendarabkan dengan sifir 2. Okey, darab dengan sifir 2. Memang biasa orang buat macam ni. Okey. Jadi kita cuba jaya. 1 darab 2. Adakah dapat 2? 1 darab 2. Adakah akan dapat 2? Ya. Ya. Jadi apabila yang di atas kita darab 2, yang di bawah kena ikut. Okey? Penyebut kena ikut juga. Tak boleh pergi darab dengan 3 ke 4 ke, tak boleh. Okey? Jadi 5 pun kita kena darab 2. Adakah mendapat nilai 10? Ya. Ya. Okey? Apabila kita cuba dan dapat 2/10, maka kita bolehlah sebut dekat sini 2/10 setara dengan 1/5. Okey? Ataupun dia guna ayat ni, nampak? Setara dengan 1/5. Boleh. Okey? Okey? Boleh guna kaedah cuba jaya. Kebiasaannya memang kita akan guna darab 2. Biasa yang kita nampak. Okey? Okey, boleh faham setakat ni? Boleh ya. Okey, yang belum faham memang kena rujuk, tengok buku tu berulang-ulang kali. Okey, dan lihat apa yang saya ajar ni. Boleh faham insya-Allah ya. Okey, kita tengok carta pecahan. Apa yang setara dengan 1/2? Okey, sebelum tu saya nak tanya, 1/2 ni sebenarnya apa? 1/2 ni kalau diberi kamu beli Setengah. ya, betul lah. Tak habis lagi saya cakap. Dah ada orang bagi tahu. Okey, bagus. Setengah, separuh. Kena terus ada dalam kepala. Oh, 1/2 ni setengah, separuh. Kalau diberi kek, sebiji kek, kena potong 2. Barulah jadi setengah atau separuh. Mesti sama potongannya. Okey? Baik, saya kenalkan lagi. 1/4. Macam mana pula 1/4 ni? Kita nak panggil apa? Siapa tahu? Suku. Ya, suku. Apa benda suku tu? Paling mudah kita nak lihat apabila kita memotong, contohnya kek juga, tapi kita potong 4 dan kita makan 1 saja. Inilah suku. Okey? 1 bahagian kecil. Okey? Kalau tak nak guna bulatan, kita lihat kepada segi 4 tepat. Okey, contoh kan. Memang kena banyak bagi contoh. Okey, 1 bahagian kecil. Inilah suku. Okey. Tapi syaratnya mesti potong 4. Kenapa potong 4? Kan penyebutnya 4. Sebab itu kena potong 4. Tapi kita ambil 1 bahagian kecil saja. Okey? Baik, satu lagi yang perlu kamu ingat. 3/4. Apa sebenarnya dikatakan 3/4? Apa tu? Masih ada suku lagi, tapi di depannya ada satu lagi perkataan. Apa? Tengok pengangka. Ti apa? 3. Ya. 3. 3 suku. Bukannya tak betul kan 3 suku ni, okey? Maksudnya 3 suku ni daripada 1 bahagian kecil ni kita ambil lagi 2. Masih lagi guna konsep yang sama dengan suku, tetapi kita tak ambil 1 bahagian kali ni. Kita ambil lebih besar lagi 3 bahagian. Nampak? Hampir keseluruhan. Inilah maksud suku. Okey? Kalau dia bentuk segi 4 tepat, untuk mudah awak fahami, awak akan ambil 3 bahagian. Hampir keseluruhan. Itulah maksud suku. Okey? Tengok. Kalau tengok jam, 3 suku ni duduk dekat mana? Dia masuk sekejap pasal jam jap. Nak bagi tahu ni aplikasi ni. Mana perginya? Ni kalau sini sesuku. Kalau pergi dekat sini setengah.
Pergi ke mana baru dapat 3 suku? Sampai? Ya, sampai 29. Ataupun kita panggil sampai 45 minit. Nampak aplikasi daripada pecahan ni sampai pergi ke jam ya. Kita nak kira 3 suku. Betul lah dia 3 suku. Nampak? Saya hitamkan. Jadi juga. Nampak? Hampir keseluruhan. Hampir 1 jam. Nampak? Ini adalah 3 suku. Dalam bentuk jam. Yang ini dalam bentuk pecahan. Habis tu kalau suku, sampai sini sajalah. 15 minit sampai angka 3. Okey. Baik. Saya dah padam yang tadi. Kita balik semula pada carta pecahan. Cuba lihat. 1/2. Nampak? Agihannya kepada 2 petak. 1/3 dia tanya sama dengan berapa? Macam mana kita nak meneka? Okey, kita lihat. 1, 2. Okey. 1, 2, 3, 4. Tak boleh. 1, 2, 3. Okey. Pecahannya begini. Tetapi kita takkan dapatlah. Okey. 1/3 ni tak akan setara dengan 1/2. Okey. Sebab 3 dengan 2 tak ada hubungan. Okey. Jadi sebenarnya ini kalau awak perasan, nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 2 darab 3, 1 darab 3. Contoh untuk nampak setara. Okey. 3/6. Okey. Baik. 1/4. Lihat. 2 bahagian. Kenapa dikatakan 1/4? Okey, sebab dia bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, masih lagi dapat separuh. Okey, 1/5. Lihat. 1/5 tak boleh. Sampai sini je. Okey. 1/6. Nampak? 3/6. Ni setara. Okey. Yang ni pun setara. Nampak? Maknanya 1/3 tadi tak boleh. 1/5 tak boleh. Okey, 1/8. Lihat. Separuhnya. 4/8. Okey. Macam mana nak dapat 1/2 jadi 4/8? Cuba jaya. 1 darab 4. Jadi yang di bawah pun kena darab 4. Okey. 1/10. Bagaimana nak dapat 5/10? Lihat di atas ni. 1 darab 5. Jadi 1/2 setara dengan 2/4. 3/6. 4/8. Dan 5/10. Itulah nilai yang setara dengan 1/2. Okey. Baik. Ni saya buat. Okey. Di atas darab 2, di bawah pun kena darab 2. Dapatlah 2/4. 2/4. 4/8, 5/10. Dan saya kata tadi 3/6. Okey. Di sini kita gunakan sifir. Okey. Bila kita gunakan sifir, paling mudah kita guna sifir 2. Darab dengan 2. Okey. Paling mudah kita nak dapatkan setara. Baik, kita cuba yang di bawah ni. 84. Okey, 2/3. Okey, berikan saya pecahan setara. Okey, seorang bacakan jawapannya. Yang mana satu pecahan setara untuk 2/3? Bagaimana kita nak buat ni? Sekali lagi. Tak dengar.
Ya, 4/6. Okey. Macam mana dapat 4/6? Kita nak darab. Darab berapa? Darab 2. Darab 2. Nampak? Bila kita darab 2, 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Jadi mustahil nak dapatkan 1/6. Memang tak akan dapat. Okey? Okey. P. 4/5. Saya besar-besarkan sikit sini. Okey. Setara dengan apa? 8/10. 8/10. Okey. Guna kaedah cuba jaya. 4 darab berapa dapat 8? 2. Ya. Kalau 4 darab 2, 5 kena darab berapa? 2. Ya. Okey. Jadi jawapannya adalah 8/10. Okey. Saya nak dengar suara orang lain juga. Okey. Nak tahu dia faham ke tak faham ni? Okey. 3/4 setara dengan apa? 4/8 ke 6/8? 6/8. 6/8. Okey. Bagi tahu cikgu. 3 darab berapa dapat 6? 2. 2. Jadi 4 perlu darab berapa? 2. 2. Okey. Nampak? Sebab itu kita boleh dapat 6/8. Okey. Yang terakhir. D. 6/9 setara dengan berapa? 2/3 ataupun 3/2? 2/3. 2/3. Kali ini kita tak boleh nak darab. Sebab sebelah kanan lebih kecil. Apa kita nak buat? Kita tukarkan. Kita boleh bahagikan. Tapi kalau kamu gunakan bahagi, mungkin kamu akan rasa pening sedikit, betul tak? Okey. Jadi kita gunakan kaedah cuba jaya. Okey. Baik. Kita lihat dulu 2/3. Okey. Dapat tak 6/9? Okey. 2 darab 3. Yang di bawah pun kena darab 3. Ya, kita dapat. Okey, kita cuba 2/3 dengan 3/2. Ada ke dalam sifir 2 jawapan 3? Tak ada kan? Kita darab dengan 1, kita dapat 2. Ini bukan bahagi, boleh main tolak-tolak. Jadi yang ini tidak betul. Yang ini adalah tepat. Okey? Baik. Dah faham kan? Okey. Kalau lihat di sini, 2/3 adalah pecahan apa saya kata? Wajar. Wajar. Habis tu 3/2 ni pecahan apa? Pecahan apa tu 3/2? Pecahan tak wajar. Ya, pecahan tidak wajar kerana pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Ingat, yang di atas angka, yang di bawah penyebut. Okey? Baik. Kita nampak atas lagi besar daripada bawah. Pecahan tak wajar. Okey? Baik. Okey. Faham setakat ini? Faham. Okey. Sebelum kita bercuti, cikgu memang akan tinggalkan beberapa latihan untuk awak. Latihan di dalam buku teks dan latihan di dalam buku aktiviti. Okey? Untuk kamu buat. Okey, dan untuk kamu latih tubi ya. Tapi jangan risau, kita akan ulang-ulang lagi. Okey, sebab kita tak tahu keadaan kita selepas 2 minggu ni. Adakah kita akan bersekolah secara bersemuka ataupun adakah kita akan teruskan pembelajaran online. Kita tak tahu yang itu ya. Tapi harapan cikgu, saya harap semua orang akan bersedialah. Okey, baik. Kita lihat satu lagi. Okey, sekarang kita dah kenal pecahan. Kita sudah kenal pecahan wajar dan tidak wajar. Kemudian kita kenal pecahan setara. Dan yang ketiga, kita lihat pecahan bentuk termudah. Apa itu pecahan bentuk termudah? Okey,
Dia sebenarnya ada kaitan dengan pecahan setara tadi. Okey? Kalau dia kata bentuk termudah, okey? Contoh dia bagi 2/4. 2/4 ni masih lagi besar. Kita boleh ringkaskan lagi. Kita boleh ringkaskan lagi. Okey? Atau nama lama dia kita panggil pecahan teringkas. Okey? Kalau sebut ringkas maksudnya apa? Pecahan yang akhirnya akan menjadi begini. Lihat, 2/4 sama dengan 1/2. 1/2 tu kita boleh ringkaskan lagi tak? Boleh lagi tak kita ringkaskan? Boleh. Tak. Tak boleh. Okey, bagus. Okey, tak boleh. Kerana apa? Apabila kita nampak nilai 1. Okey, 1. Ini adalah bentuk yang paling ringkas sekali. Okey, tak pernah lagi kita jumpa pecahan ada sifar kat atas dia. Ada? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau buat macam ni ataupun macam ini salah. Okey, tak betul. Okey, dalam pecahan tidak ada sifar sebagai pengangka ataupun penyebut. Sifar tak akan wujud. Okey, paling kecil adalah 1. Bila nampak dia 1, kita dah tahu ini adalah bentuk pecahan teringkas yang last sekali. Okey, tapi bagaimana kita nak dapatkan bentuk ni? Okey, lihat pada penerangan yang dia bagi. Dia guna konsep bahagi. Dekat sini memang kena guna konsep bahagi. Nampak? Sebab itu saya kata sifir mesti ada di hujung jari. Okey? Kerana selepas membahagi, masuk pecahan, masih lagi kita jumpa konsep darab dan bahagi dekat situ. Kalau kita tak mahir bahagi, kita akan ada masalah lah untuk menjawab topik-topik yang seterusnya. Okey? Yang melibatkan aplikasi. Okey? Baik. Bagaimana kita dapat 1/2? Okey. Saya kata tadi paling mudah kita darab 2. Tapi kali ini kita tukar bahagi 2. 2 ni memang sangat universal. Okey? Maksudnya sangat mudah untuk digunakan. Okey? Jadi dekat sini kita bahagikan dengan 2. Ingat, segala nombor apabila dibahagikan dengan diri sendiri, dia akan dapat 1. Okey? Tak kira lah 3 bahagi 3, 4 bahagi 4, 1000 bahagi 1000 akan mendapat 1. Betul tak murid-murid? Ini kena tanamkan formula ni. Okey? Kena ingat. Okey, apa-apa nombor dibahagikan dengan nombor tu benda yang sama, nampak? 2 bahagi 2, 3 bahagi 3, 4 bahagi 4, 1000 bahagi 1000 akan dapat 1. Itu dapat 1. Okey? Jadi kalau yang atas kita bahagi 2, yang di bawah pun kena bahagi 2. Okey? Jadi lihat, kita dapat 2. Okey? Sebenarnya kat sini kalau 1 darab 2 dapat 2. 2 darab 2 akan dapat 4. Okey? 3/9. Apa bentuk termudah dia? 3/9. 1/3. Paling mudah saya kata bahagikan diri sendiri, betul tak? 3 bahagi 3 dapat 1. Yang bawah ni alamak, bahagi 3. Jadi apa? Kalau awak masih lagi agak perlahan membahagi, awak kena ingat dalam sifir 3. Ada tak jawapan 9? Ada. Ada. 3 darab berapa dapat 9? 3 darab 3. Nampak? Jadi formula dia dekat sini, apabila kita nak cari pecahan yang termudah, kita kena bahagikan pengangka ni dengan diri dia sendiri. Nampak? Bahagi 4, 4 bahagi 4, 3 bahagi 3, 2 bahagi 2. Itu dia punya formula dulu. Apabila yang di atas dah ada bahagi 2 contohnya, yang di bawah kena ikut bahagi 2 juga. Okay?
Contoh yang ini sekarang 4 bahagi 4. Kita dapat 2. 4 bahagi 4 dapat berapa? 1. Kita kena ingat ni. Bila jumpa je satu ni kita dah boleh lega. Sebab ini adalah pecahan bentuk termudah. Yang paling mudah sekali. Okay? Jadi yang di bawah pun bahagi 4 juga akan dapat 2. Kalau susah awak nak tengok berapa 8 bahagi 4 ni, awak terus ingat dalam sifar 4 ada tak jawapan 8. Okey? Jadi awak akan ingat 4 darab 1, 4 darab 2, 8. Oh ada. Sebab tu kita akan tulis terus. Okey? Jadi kita dapatlah pecahan bentuk termudahnya adalah 1/2. Okey, jelas tak murid-murid? Jelas. Jelas ya cikgu. Bagus. Okey, jadi ingat formula yang saya kata. Yang pertama, untuk dapatkan pecahan bentuk termudah, bahagikan dengan diri dia sendiri. Maksudnya bahagikan pengangka tu dengan nombor yang sama dengan pengangka untuk dapatkan 1. Okey? Okey. Jadi saya tinggalkan awak untuk buat latihan muka surat 86 di dalam buku tulis. Okey? Ini yang pertama. Okey? 2/6. Sebenarnya 2 bahagi berapa? Kita buat satu contoh kat sini supaya orang faham. Cikgu, buku surat 86 ke? Ya ni buku teks ni. Okey, kita try buat soalan A dulu sebelum saya lepaskan pada awak untuk buat dalam buku tulis. Okey? 2 bahagi berapa nak dapatkan pecahan termudah dia? 2. Ingat saya pesan bahagikan dengan diri sendiri. 2 bahagi 2 dapat berapa? 1. Ya, oleh kerana yang di atas bahagi 2, yang di bawah kena ikut. 6 bahagi 2. 6 bahagi 2. Dalam sifar 2 ada jawapan 6 tak? Ada. 2 darab berapa dapat 6? 3. Jadi bacakan saya sekarang berapakah jawapan dia? 1/3. Ya, betul. 1/3. Okey? Kamu nampak kan? Okey? Jadi ini kamu buat dalam buku tulis soalan A sehingga C. Bukan ini je ya. Okey? Okey. Ini kamu buat dalam buku tulis. Okey? Kemudian kamu dah ada tak di tepi kamu buku aktiviti? Saya terlupa nak bagi tahu semalam. Buku aktiviti. Okey, saya nak kamu buat juga. Tapi sekejap saya cari ruang kosong. Okey, sekejap ya. Okey, saya buka dalam bentuk paparan board. Okey, sebentar. Okey, sebelum habis kelas nanti saya nak semua on camera, saya nak snap gambar Okey, last sebelum kita cuti. Okey, sekarang kamu nampak paparan tulis. Okey. Baik, untuk buku aktiviti cikgu nak awak buat daripada buka surat 53. Okey, 53, 54, 55. Okey. Ini semua yang kita dah belajar tadi.
dan 56. Okey? Okey, kita lihat sekejap. Muka surat 53. Okey, semua orang boleh buka tak buku aktiviti? Silap buku teks sebab saya sebut ni. Okey? Muka surat 53 kamu kena sesuaikan. Okey? Yang mana satu pecahan wajah. Okey? Saya dah terangkan tadi kan, pecahan wajah pengangka mesti lebih kecil daripada penyebut. Okey? Contohnya macam ni. 1/2. Pengangka lebih kecil. Okey? Bawahnya penyebut. Ingat kalau angka mesti ke atas. Okey? Dia lebih kecil. Ni adalah pecahan wajah. Okey? Kemudian nombor 2 tu kamu kena tanda right bagi pecahan yang bahagiannya kelabu. Okey? Jadi kena betul-betul buatlah. Okey? Yang berwarna kelabu saja kamu kira. Okey? Contohnya 2A. Okey? Yang mana satu betul? 2/1 ke atau 1/2? Rujuk pada yang kelabu tu. 1/2. 1/2. Kalau 2/1 mesti ada 2 bahagian yang berwarna kelabu. Tapi sekarang ni 1 bahagian saja yang warna kelabu. Okey? Tandalah right dalam bulatan tu. Okey? Ni saya buatkan contoh ni supaya awak tahu apa jalan kerja, macam mana awak nak buat. Okey? Baik. Muka surat 54. Okey? 1A. Dia suruh tuliskan pecahan bagi bentuk yang berikut. Dia bagi bentuk segi 4 tepat. Segi 4 tepat pula. Segi 4. Segi 4 tepat lah tu, betul. Okey? Segi 4 tepat. Okey. Untuk segi 4 tepat tu berapa? Apa nilai pecahan dia? 3/4. Tengoklah bentuk segi 4 tu ada berapa? 10. 10? 1. 1 per berapa? 1/1. 1/3. Okey, dengar sini ya. Bagaimana kita nak tahu? Yang penyebutnya kita kena kira semua bentuk. Tak kira lah bintang ke, bulat ke, segitiga ke, kena kira semua. Ada berapa bentuk di dalam gambar tu? 10. Ya, 10. Nampak? Faham ke? Apa nak buat? Faham. Okey, jelas kan? Okey? Dia tak berhenti di situ. Dia tanya bentuk bintang pula, apa pecahannya? Bentuk bulatan, apa pecahannya? Segitiga, apa pecahannya? Jadi, awak isikan nilai pecahan berdasarkan gambar dalam rajah diberi. Boleh faham muka surat 54? Boleh. Okey. Nombor 2. Okey. Bantu robo mengasingkan pecahan wajah. Awak dah kenal kan pecahan wajah dengan tak wajah? Okey. Jadi warnakan pecahan yang wajar itu. Okey. Warnalah, tak kisah nak warna apa. Yang penting jangan tertinggal satu pun. Dan tinggalkan pecahan tidak wajar. Jangan warnakan. Okey? Okey, jelas? Jelas. Okey. Baik, lihat muka surat 55. Okey, muka surat 55. Saya tak ada paparan dia. Awak ada buku. Jadi sambil saya bercakap ni awak selak lah buku aktiviti awak. Okey. Pecahan setara. Baru kita belajar tadi. Okey. Okey. Tengok 1A. Contoh. Dia bagi bulatan. Okey, dia bagi bulatan. Ada 2 jenis. Okey. Kalau nampak kat situ. Yang macam ni dan yang macam ni. Betul kan? Okay, dan dia warnakan. Saya baru je sebut tadi kalau dia warna ni, macam ni. Ini sebenarnya berapa nilainya? Suku. Separuh atau setengah. Okey, macam mana kita nak menulis nilainya di bawah ni? Kalau setengah berapa?
1/2. Ya, betul. Tapi yang di sebelah kanan ni sebenarnya ada berapa petak? 2/4. Ada 4 petak, betul tak? Penyebutnya ada 4. Jadi yang dikelabukan ada 2 bahagian. Okey? Lihat di sini. 1/2 sama dengan 2/4. Okey, jelas tak macam mana nak buat? Jelas. Okey, tulis Jelas. pecahan setara. Nampak? Ini saya bagi bimbingan supaya awak tahu macam mana nak buat. Okey? Baik. Nombor 2. Yang ini dia suruh isi petak kosong. Okey? Baru je kita buat tadi. 3/5. Okey? Darab dengan 2. Nampak? Bezanya dia buat besar-besar. Okey? Jadi, apa jawapan yang kita nak tulis? Darabkan je lah terus, kan? 3 darab 2 dapat berapa murid-murid? 6. 5 darab 2? 10. Okey. Okey. Jelas tak nak buat macam mana? Jelas. Okey, jelas. Bagus. Okey, lihat nombor 3. Nombor 3 dia suruh warnakan pecahan setara dengan warna yang sama. 2/3. 2/3 sama dengan berapa? 2/6. 2/3 sama dengan 2/6. Ingat apa yang saya ajar tadi. Kalau 2/3 kita nak tahu setara dengan apa, guna kaedah cuba jaya. Okey? Paling senang darab 2. 6/9. Sebab itu dia warnakan kelabu 2/3 dengan 6/9. Okey? 2/6. Kalau susah awak nak teka, awak cari yang satu ni dulu. 1/2 setara dengan apa? Awak darabkan dengan 2. Kan? 1/2. 1/2. Awak buat dia, conteng dia dengan pensel kat situ. 1/2 darab 2, 2. Mesti darab 2 juga. Dapat berapa? Dapat berapa ni? 1/3. 1 darab 2, 2. 2 darab 2 berapa? 4. Ya. Okey, ada tak ni 2/4 ni? Ada tak? Ada. Ada. Jadi, pastikan 1/2 dengan 2/4 ni warna yang serupa. Janganlah yang ni kelabu, awak pun buat kelabu juga. Pandai-pandailah pilih warna, okey? Okey, jelas? Jelas. Okey, cuba buat. Okey, sebelum nak bertanya, ingatkan kembali apa yang saya ajar ni. Okey, 1/5 pun sama. Awak cari apa yang setara dengan 1/5. Gunakan yang 1/2, 1/5, 1/4. Okey, 1/3 untuk cari dulu pasangan yang setara dengan dia. Okey, janganlah semua bantai warna kuning pula. Okey, pasangan yang itu warna kuning. Pasangan yang lain warna purple ke, okey, warna hijau ke, okey? Jelas tak? Jelas. Okey, dan muka surat 56. Okey, yang terakhir yang saya nak tinggal pada awak supaya awak buat ni. Muka surat 56. Okey, 1A. Okey, 2/4. Okey. Sama dengan berapa? Lihat je gambar tadi. 1/2. Ya, gambar dah ada. Gunakan bantuan gambar. Okey. 2A. Yang ini saya dah bagi tahu. Okey, tapi kali ini dia tak bahagikan dengan diri sendiri. Dia bahagi dengan 2. Bagaimana kita nak teka? Awak ingatkan dalam sifir 2 ada tak jawapan 6? 2 darab berapa dapat 6? 3. Ya. 2 darab berapa dapat 8? 4. Lihat. Bila awak hafal sifir, awak akan dapat buat sekejap je bahagian ni. Okey? Boleh kelas? Boleh. Nah kalau tak boleh yang D tu.
D tu dia tak bagi pun. 5/10 nak darab dengan apa? Pandai-pandailah awak teka. Okey? Paling mudah saya kata darabkan dengan 2 kan? Okey? Tapi kalau dapat darab 2, tak boleh 5/2. Kan? Bila dalam keadaan macam ni tidak boleh bahagi dengan 2, awak bahagikan dengan diri sendiri. Okey, ingat. Tak boleh bahagi dengan 2, tak dapat, bahagikan dengan diri dia sendiri. Okey? Okey, dan bahagian 3, tulis pecahan bentuk termudah berpandukan carta pecahan. 3/6. Bagaimana nak dapat tu 3/6? Okey, 3/6. Daripada gambar tu memang susahlah kita nak dapat. Okey, 3/6. Tapi awak lihat pada petak 1/6. Nampak tak petak 1/6 tu? Nampak. Nampak kan? Okey. Petak 1/6 tu kita boleh pakai. Okey. Ni saya buat secara kasarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ni. Okey. Macam ni ya. Ni kalau awak lihat ni sebenarnya 3/6. 3/6 maksudnya mesti 3 bahagian daripada 6 bahagian ni. Boleh macam ni? Kan? Jadi sebenarnya 3/6 sama dengan 1/2. Okey, nampak? Nampak ke? Kan dia separuh ni? Kan? Okey. Cuba buat yang B nanti. Okey? Okey. Cikgu rasa setakat itu saja. Okey. Jangan okey-okey lagi. Okey. Sekarang saya nak semua orang buka kamera. Saya nak ambil gambar. Okey. Okey, tolong buka kamera. Cikgu nak ambil gambar. Okey, yang tadi saya akan rekodkan. Saya memang dah rekodkan. Nanti saya akan hantar dalam grup. Okey, untuk kamu tengok.